Okey Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Semuanya sihat? Alhamdulillah. Cik sihat cik? Lama saya tak nampak. Alhamdulillah hari ni bertemu. Comel cik warna merah. Lama tak nampak. Okey, baik. Alhamdulillah ya, hari ini Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita dengan kesempatan untuk bertemu sekali lagi, namun dengan satu topik yang berbeza daripada biasanya. Kalau biasa kita bertemu pagi Jumaat ni, kita bincang tentang kitab Al-Bidayah wan Nihayah kan. Tapi hari ini kita bincang satu topik khas lah yang diberikan sempena Maulidur Rasul. Topiknya agak berat ya, berat keringan tu. Berat keringan, dengar topiknya berat keringan Kak Zah? Okey lah. Oh. Dia pegang-pegang okey bawa ya. Dia timbang-timbang tu okey lah topik ya. Okey, boleh lagi lah dia. Boleh jugalah ya. Boleh, alhamdulillah. Okey je topiknya. Nabi SAW ni mengangkat kedudukan wanita. Jadi bila kita lihat pada topik yang diamanahkan kepada kita ni untuk disampaikan ni, sebenarnya luas topiknya, panjang bila kita nak bincangkan. Tetapi saya usaha ya dalam masa 1 jam ini untuk kita ringkaskan perbincangannya dengan melihat aspek-aspek yang penting untuk disentuh tentang bagaimana Nabi SAW mengangkat ataupun dalam usaha baginda meletakkan martabat wanita di tempat yang seadil-adilnya. Okey. Baik. Namun sebelum itu saya nak bincang terlebih dahulu ataupun kita perlu lihat bagaimana fenomena ataupun bagaimana keadaan wanita-wanita sebelum kedatangan Islam. Bagaimana keadaan kehidupan mereka dan apa sebenarnya yang berlaku kepada para wanita ini. Dan saya ada merujuk sebuah kitab yang telah dikarang oleh Dr. Mustafa As-Sibai yang bertajuk Al-Mar'ah Bainal Qanun wa Syariah, ataupun dalam bahasa Melayunya wanita antara syariat dan undang-undang. Antara dua lah begitu keadaannya. Sebab kitab ini telah diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu. Jadi dalam perbincangannya, Masya Allah Tabarakallah, kitab ini dia menjelaskan bagaimana kedudukan para wanita sebelum kedatangan Nabi SAW. Dalam kitab beliau jelaskan bagaimana kedudukan wanita Rom, wanita Yunani, wanita dalam kalangan agama Hindu, kan? Wanita sebelum kedatangan Islam tu wanita pada zaman Arab Jahiliyah. Bagaimana kehidupan mereka? Jadi kalau saya nak simpulkan perbincangan yang beliau tampilkan dalam kitab itu, kita lihat diceritakan bahawa banyak hak wanita pada masa itu digugurkan. Tidak ada hak warisan, tak boleh ada transaksi jual beli, tak dibenarkan para wanita pada masa itu. Tidak boleh ada pilihan sendiri. Semuanya di bawah kuasa lelaki. Ya, wanita tak diberikan hak dan pilihan. Dan tak dibenarkan untuk keluar rumah langsung. Ada juga situasi yang sedemikian. Jadi kalau ada pun kerana situasi-situasi yang mendesak. Contoh kerana lelakinya ramai keluar pergi berperang, jadi tidak ada di kalangan lelaki pada masa itu di tempat mereka yang menyebabkan kaum wanita boleh keluar untuk menguruskanlah kehidupan seharian mereka. Jadi nampaklah sedikit di situ ada kekuasaan lah ataupun kepimpinan yang diberikan kepada wanita. Namun setelah lelaki kembali ke tempat asal mereka, situasi akan berubah menjadi sebagaimana biasanya. Jadi itu ada berlaku. Dan ada juga situasi yang menunjukkan kepada kita
kebiasaannya wanita yang diberikan hak untuk memilih, wanita yang diberikan hak pewarisan harta, diberikan hak untuk menentukan kehidupan mereka, kebiasaannya di kalangan wanita-wanita bangsawan. Maknanya mereka ni ada kedudukan, ada status. Tetapi kalau di kalangan wanita hamba, memang tak ada langsung. Sebab dulu kita ada sistem, kehidupan ni ada sistem wanita merdeka, wanita hamba. Ada begitu sistemnya. Bahkan dalam masyarakat Arab juga, pada zaman Nabi SAW masih lagi ada sistem tersebut yang tak boleh kita nafikan. Sebab tu ada hukum di dalam agama kita, wanita merdeka bagaimana, wanita hamba bagaimana. Sistem dahulu sedemikian. Sebab tu ada dalam hukum. Dan bila kita lihat, saya nak teruslah bawa kepada bagaimana situasi masyarakat Arab Jahiliyah yang bertepatan dengan konteks kehidupan Nabi SAW pada masa itu, yang mana Al-Quran sendiri ada menceritakan tentang kedudukan anak perempuan. Dulu orang Arab buat apa dengan anak perempuan ni? Semua tahu, kuburkan hidup-hidup. Kan? Dikuburkan hidup-hidup. Ini Allah ceritakan, maknanya keadaan tu real. Dia bukan sesuatu yang kita kata kita dengar mitos ke dongeng, anak dulu-dulu ni kena tanam hidup-hidup. Bukan mitos. Dia bukan satu benda yang direka-reka. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan dalam Al-Quranul Karim. Kita boleh rujuk dalam Al-Quran, Allah ceritakan dalam surah An-Nahl pada ayat yang ke-58 hingga 59. Nanti boleh rujuklah dalam Al-Quran masing-masing, yang mana Allah kata wa idza busyira ahaduhum bil untha zalla wajhuhu muswadda. Zaman itu bila isteri mereka melahirkan anak perempuan, ni suami ni bila dapat tahu isteri melahirkan anak perempuan, berubah wajah. Tak macam kita, baby girl, sukanya. Sekarang tak payah tunggu lahir, sekarang scan dulu betul tak Kasum? Scan dulu kita dah tahu kan. Tapi ni zaman dulu, anak ni keluar, dia dilahirkan oleh isteri mereka, bila mereka tahu anak perempuan, apa Allah kata? Zalla wajhuhu muswadda. Wajah mereka berubah. Muswadda tu maksudnya hitam. Maksud hitam ni ialah mereka ni marah sangat-sangat. Kenapa anak perempuan? Jadi satu pertikaian. Kenapa yang keluar ni, yang lahir ni anak perempuan, bukan anak lelaki? Mereka tidak boleh menerima keadaan itu. Wa huwa kazim, Allah kata. Wa huwa kazim maksudnya muka mereka jadi hitam, merah padam, dan dia sangat-sangat marah. Ini maksud kazim. Sangat-sangat marah. Yatawara minal qaum, mereka bersembunyi daripada kaum mereka. Kenapa? Sebab mereka malu. Malu kita ni ada anak perempuan. Dan Allah kata mereka dalam keadaan mereka sembunyi ini, mereka tengah fikir nak buat apa dengan bayi ni. Nak buat apa? Allah kata mana ni? Yatawara minal qaumi min su'i ma busyira bihi ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu fit turab. Jadi ada dua pilihan. Ada dua pilihan yang sedang mereka fikirkan. Tadi dah dapat berita ada anak perempuan, isteri mereka baru melahirkan anak perempuan, wajahnya berubah menjadi hitam, merah kerana rasa malu, marah, okey. Lalu mereka bersembunyi daripada kaum mereka. Apa yang berlaku? Sedang buat keputusan. Keputusan apa? Apakah dia akan memelihara anak perempuan ini dalam keadaan menanggung kehinaan? Kalau aku pelihara budak perempuan ni sampai dia besar, aku menanggung kehinaan. Ini keadaan dia. Atau am yadussuhu fit turab, atau hendak dikuburkan ke dalam tanah anak ini hidup-hidup. Jadi dua pilihan tersebut yang mereka fikirkan ketika anak perempuan dilahirkan oleh isteri mereka. Dan apa kata Allah? Ala sa'a ma yahkumun. Alangkah buruknya apa yang mereka tetapkan. Iaitu dua pilihan itu. Tentang kalau kita pelihara anak perempuan ini sampai dia membesar, bermakna kita menanggung kehinaan sepanjang hidup kita. Tapi kalau kita tak nak pelihara dia, kita ada pilihan lain, iaitu kita kuburkan saja bayi perempuan ini hidup-hidup. Ini Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan dalam surah An-Nahl ayat yang ke-58 hingga 59 untuk menunjukkan kepada kita betapa realnya situasi
perempuan ini dia tidak memberi apa-apa erti pada segolongan, bukan semua ya. Kita tak kata semualah. Kalau semua kata, oh kalau semua tak adalah Siti Khadijah susah. Macam tu kan. Betul tak? Kalau semua keluarga menganggap anak perempuan ni mengundang kehinaan, tak adalah wanita-wanita. Maknanya di situ ada juga golongan yang mana tidak kisah dengan stigma masyarakat. Maknanya mereka masih lagi memuliakan wanita. Tetapi ada di kalangan mereka yang memiliki sikap sedemikian. Sebagaimana yang diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran itu tadi. Baik, jadi kita dah lihat bagaimana keadaan yang berlaku pada bangsa Rom, pada bangsa Yunani, pada bangsa Arab, pada bangsa Hindu, pada India. Agak-agak orang Melayu macam mana? Ada tak dulu-dulu? Tak ada ya? Dekat Singapura langsung dulu, cik-cik dulu ada tak? Dengar-dengar orang tak suka anak perempuan? Oh bukan kita, bukan kita. Bukan bangsa kita. Jangan cerita pasal bangsa orang lain. Jangan cerita bangsa orang lain. Tetapi maknanya, kalau bukan ia berlaku pada bangsa kita, tapi bila kita lihat ada berlaku pada tempat lain ataupun bangsa lain, maknanya ada kan situasi yang begitu. Maknanya orang perempuan ni ada juga pada keadaan-keadaan di Asia ini yang mengalami diskriminasi, betul tak? Walaupun kita kata sekarang pun masih ada, tapi taklah seteruk dulu. Kan? Sampai orang kata jual anak ke, bagi anak pada orang lain ke, kan? Bukan bagi anak pada orang lain bukan sebab tak suka, bukan sebab dia miskin tau, tapi kerana dia tak suka. Itu ada berlaku kan. Mak saya ada cerita lah dulu berlaku di satu tempat tu lah. Maknanya saya fikir ia bukan berlaku di tanah Arab sahaja. Bukan berlaku dekat Rom, bukan berlaku dekat bangsa Yunan ataupun bangsa India ke apa kan. Tapi di Asia, situasi itu dulu-dulu pun ada berlaku. Maknanya perlu dibuat kajian lanjut lah kan. Kita perlu ada datanya lah bila nak cakap secara muktamad tentang tu. Tapi ada. Yang penting ada. Bagaimana bila anak perempuan lahir ni, ada juga di kalangan mereka ni yang rasa anak ni boleh bawa, maaf saya guna ayat ni, anak ni boleh bawa sial. Ni ada dulu-dulu orang berfikiran sedemikian lah. Sebab itu kita lihat betapa pentingnya agama Islam ini, ia hadir mengangkat martabat wanita. Bila wahyu diturunkan, bila Nabi SAW diutuskan sebagai seorang Nabi dan Rasul, Nabi memperkenalkan kepada masyarakat Arab pada masa itu tentang kemuliaan yang ada pada wanita. Sejak dilahirkan hinggalah berlakunya kematian ke atas wanita. Saya nak buktikan tentang hal ini pada hari ini. Kan? Pertama sekali sebelum itu kita lihat agama kita, okay, bila Nabi SAW diangkat sebagai Nabi dan Rasul, kita dapati bahawa ada hukum khusus untuk wanita. Kan? Kita ada hukum tentang aurat khas untuk orang perempuan. Kita ada hukum hakam tentang haid. Ya, wanita ni bila datang haid macam mana hukum hakamnya? Maknanya Nabi, agama ni tak biarkan lah. Lantaklah nak datang haid ke kau nak ifas ke apa kan? Kau tak kisah. Tak ada begitu. Tapi ada hukum yang khas untuk orang perempuan. Kemudian dalam hal pernikahan pun orang perempuan ada hak dan hukum hakamnya yang tersendiri. Kan? Sebagai isteri, sebagai kalau sekiranya diceraikan oleh suaminya, macam apa hak-haknya ada dalam agama kita. Tak dibiarkan. Mana tidak ada kata, biarlah nak jadi apa dengan orang perempuan ni. Bila suami dia ceraikan dah tak ada apa-apa lagi hak untuk dia. Tak begitu. Masih lagi haknya diperuntukkan untuk wanita-wanita ini. Dalam agama kita ada hak pewarisan. Kan? Anak perempuan dapat berapa, sampai ke nenek dapat. Sampai ke nenek tu diperuntukkan berapa bilangan jumlah harta warisan jika dia berhaklah untuk satu situasi itu diberikan kepada dia. Dan sehingga dia jadi jenazah pun kita ni. Ada hak yang akan diberikan kepada jenazah wanita. Sebab itu, bila agama kita ini hadir, Nabi SAW menyebarkan dakwah. Nabi memperlihatkan kepada kita, wanita ini dia ada hak. Hingga ke medan perang, wanita turut serta. Untuk menunjukkan kepada kita, setiap sudut ni, wanita ada hak dia yang tak boleh dipertikaikan.
Bila ada di kalangan sahabiat dia jumpa Nabi SAW, mereka kata apa? Wahai Rasulullah, orang lelaki telah mengalahkan kami. Apa maksudnya orang lelaki telah mengalahkan kami? Dia kata sebab apa? Orang lelaki ni masa mereka banyak dengan Nabi SAW. Mereka ni salat berjemaah dengan Nabi SAW. Selepas itu mereka boleh duduk dengan Nabi SAW. Mereka dapat keluar berperang dengan Nabi SAW. Kita ni orang perempuan tak ada masa macam tu. Kan? Lepas tu tak dapat nak jumpa dengan Nabi SAW secara langsung ni dalam masa yang banyak. Sebagaimana orang lelaki. Dan mereka kata apa? Peruntukkanlah satu hari kamu untuk kami. Maknanya mereka nak satu hari supaya Nabi dapat peruntukkan masa supaya mereka dapat belajar secara langsung dengan Nabi SAW. Adakah Nabi SAW membiarkan permintaan mereka? Tak. Nabi peruntukkan satu masa yang khusus untuk wanita belajar dengan Nabi SAW. Maknanya ada hak menuntut ilmu yang Nabi SAW tunjukkan pada kita. Orang perempuan Nabi tak kata, dah sudah orang perempuan ni tak payah nak fikir-fikir, duduk dapur masak je. Ada Nabi kata gitu? Orang perempuan datang kan, kata, apa sibuk-sibuk nak belajar dengan saya? Ada Nabi kata gitu. Apa sibuk-sibuk nak belajar dengan saya? Dah cukup dah suami-suami awak belajar. Nanti suami awak balik rumah mengajar awak. Dah sudah. Awak ni orang perempuan duduk rumah mengajar anak-anak je. Sudah duduk dalam rumah ni. Masak kerja kat rumah ni sudah. Ada Nabi kata gitu? Tak. Nabi peruntukkan satu hari, satu masa khusus untuk orang perempuan datang belajar ramai-ramai dengan Nabi SAW. Maknanya Nabi tak pernah menolak tepi. Bila ada wanita yang datang minta itu, minta ini, Nabi akan pertimbangkan dan Nabi akan beri. Ikut kesesuaian diri wanita tersebut. Begitu Nabi SAW. Tak macam kita kan, kita dulu-dulu budak-budak perempuan, tak ada belajar. Cakap, dah sudah nanti akhirnya masuk ke dapur juga. Gitu ayat kita kan. Akhirnya masuk dapur juga, tak payah nak belajar tinggi-tinggi ni semua sampai PhD. Cakap pasal siapa tu ya? Tak payah belajar tinggi-tinggi ni semua orang perempuan ni. Akhirnya masuk dapur juga, sia-sia je belajar tinggi-tinggi ni. Ada statement-statement yang begitu kan. Sama juga dulu masa saya belajar kan. Nak cerita masa kita belajar kan, nak cakap agama Islam adakah, agama Islam tak ada, sama juga. Masa kita belajar dulu, nak belajar tinggi-tinggi, orang kata, dah kahwin, dah sudah tak payah nak belajar tinggi-tinggi ni. Jaga laki, urus laki, lepas tu beranak banyak-banyak. Ada orang cakap gitu dengan saya. Serius. Sudah, beranak banyak-banyak. Tak payah nak fikir-fikir pasal belajar tinggi-tinggi ni, tinggalkan laki ke apa, tak payah. Ada orang cakap gitu dengan kita. Kita sabar. Kalau tak ada Ustazah Sakinah ke depan ni cakap. Betul tak? Kita sabar, berkat kesabaran nampak. Kita sabar, tak apalah, orang nak cakap, cakaplah. Sabar kita. Tahu kita belajar ni untuk agama, untuk mengajar orang perempuan pada masa akan datang. Walaupun masa tu belajar dengan air mata, kata kan. Belajar ya Allah, sebab kita pisah daripada keluarga, duduk jauh. Taklah jauh sangat KL pun. Tetapi dia punya jiwa tu kan. Ustazah Wan sebenarnya satu kampus dengan saya. Kalau nak tahunya, kita satu kampus, semua saya kakak senior. Dia adik senior masa tu, adik junior. Adik-adik degree kan, kita PhD masa tu kan, kita jumpalah dekat kampus. Satu kampus, sama belajar dengan saya. Kita belajar dulu. Walaupun orang kata belajar setakat UKM, KL, Allah nak berair mata benda, boleh balik minggu-minggu. Mana? Boleh balik minggu. Tak juga. Saya belajar different. Saya punya pendekatan belajar berbeza. Bila saya belajar ni, saya balik masa cuti semester je. Maknanya, cuti semester ni kita ada 6 bulan. Sebulan je saya dekat Singapura. Bulan-bulan yang lain saya di Malaysia. Begitu keadaan saya belajar. Tak ada keperluan untuk pulang, saya tak pulang. Lama duduk bila nak balik. Fikir macam tu kan. Bukan kita kata kerana masalah kewangan pun, tidak juga. Sebab bagi saya lebih baik saya fokus. Belajar tu kan cepat habis dan sebagainya. So keadaan sedemikian. Tapi bila orang ramai melihat kita ni orang perempuan belajar jauh-jauh ni kan. Sampai nak belajar tinggi-tinggi ni buat apa? Lepas tu balik jadi ustazah juga. Ada orang cakap gitu, serius ni. Alah balik jadi ustazah bukannya apa pun. Orang panggil kau ustazah juga. Sakinah buat apa nak belajar tinggi-tinggi? Kita rasa benda begini. Agama Islam tak mengajarkan begitu sebenarnya. Agama Islam memberikan hak kepada kita nak belajar tinggi mana, belajar. Yang penting tanggungjawab jalan dengan baik. Okay, apa pun yang kita buat dalam hidup ni, kita tak abaikan tanggungjawab kita sebagai seorang isteri, seorang anak, dan masih lagi. Dan ahli keluarga memahami keadaan kita pada masa itu. Dan ia dilihat sebagai satu keadaan yang mana perjuangan untuk melahirkan aset agama. Kita lihat begitu. Anak perempuan ni
Dia penting sebab anak perempuan ni dia merupakan satu aset untuk kedua ibu ayahnya. Bersyukur bila ada anak perempuan. Ni agama mengajarkan begitu. Kerana anak perempuan ini dia boleh bawa jauh. Bukan kita kata anak lelaki ni tak berguna bukan gitu. Nanti dah pula jadi masalah. Habis anak lelaki ni apa hal? Dan kita kalau ada orang 5 orang anak lelaki apa hal? Kita ni tak ada anak perempuan ni. Maknanya anak kita tak boleh jadi aset ke? Bukan begitu maksud saya. Tetapi nak dilihatkan bagaimana Nabi SAW bila Aisyah radhiyallahu anha, saya nak cerita tentang anak perempuan ni. Bila Aisyah radhiyallahu anha, dia cerita macam ni. Ada satu masa, seorang wanita, dia datang ke rumah Aisyah ni, dia nak minta sedekah. Dia bawa 2 orang anak perempuan. Dia bawa 2 orang anak perempuan. Aisyah kata, pada masa itu aku tak ada memiliki apa-apa melainkan sebiji tamar yang boleh aku berikan. Rumah Nabi tak macam rumah kita, ada cornflakes. Kurma bulan puasa pun tak habis lagi. Dengan cakap kurma bulan puasa, kuih raya pun lagi berlambak-lambak, berbalang-balang dalam kabinet. Sampai dah habis hari raya haji, nak masuk bulan puasa yang berikutnya. Banyak lagi makanan dekat rumah kita ni, tak sama macam rumah Nabi SAW. Dan pada masa itu, Aisyah kata apa, rumah saya cuma ada sebiji tamar itu saja yang boleh saya berikan kepada wanita miskin ini. Tapi Aisyah dia tak kata, dah lah takkan nak bagi dia sebiji tamar kan. Aisyah tak begitu. Aisyah tetap bagi. Dia bagi juga pada wanita ini dan Aisyah melihat apa yang dilakukan oleh wanita tersebut. Sebiji tamar itu dia bahagi 2. Sebahagiannya diberikan kepada anak perempuannya yang pertama, sebahagian itu dibahagikan kepada anak perempuan yang kedua. Dia tak makan apa-apa. Nabi SAW masuk ke rumah Aisyah. Dia kata apa? Aisyah pun ceritakan semua yang berlaku di hadapan mata dia itu tadi. Nabi kata apa? Madi betuliya minal banati bi syai'in fa ahsana ilaihinna kunna lahu sitran minan nar. Ini Nabi kata. Okey. Siapa diuji dalam menjaga anak-anak perempuan? Ini Nabi pesan untuk menunjukkan betapa mulianya kedudukan anak perempuan. Kalau dulu anak perempuan orang dapat, mukanya merah padam, marah sangat-sangat benci sampai kuburkan anak itu hidup-hidup. Pada zaman Nabi, Nabi ingatkan. Siapa yang diuji bila dia ada anak perempuan ini menjadi ujian dalam kehidupan dia, lalu dia asuh anak perempuan ini dengan baik, Nabi kata apa? Kunna lahu sitran minan nar. Anak perempuan ini dia akan menjadi penghalang baginya dari api neraka. Ini kelebihan anak perempuan. Nampak ya? Bayi perempuan, kita ada anak perempuan, kita asuh anak perempuan itu dengan baik. Nabi kata anak perempuan ini dia akan jadi penghalang bagi kedua ibu ayahnya daripada api neraka. Ada satu keadaan yang lain yang mana Aisyah radhiyallahu anha juga ceritakan. Masih lagi ada seorang wanita yang miskin datang kepada Aisyah, bawa 2 orang anak perempuan. Tapi pada kali ini Aisyah bagi 3 biji tamar. Aisyah bagi 3 biji tamar maknanya seorang satu kan? Ibunya Aisyah kata nak makan ni biji tamar ni yang untuk dia. Tapi anak perempuan dua-dua ni tarik baju nak kurma yang ada kat tangan ibunya. Jadi ibunya buat apa? Dia bagi 2, dia bagi seorang satu, dia tak makan apa-apa. Aisyah rasa takjub dengan apa yang dia lihat. Dia ceritakan kepada Nabi SAW tentang wanita tersebut. Apa kata Nabi? Wajib untuk wanita itu masuk syurga. Kerana apa? Dia bersabar dengan situasi perempuan tadi kan, yang minta makanan daripada dia. Masya-Allah tabarakallah. Ini yang kita lihat bagaimana agama kita meletakkan kedudukan anak perempuan itu pada kedudukan yang bukan biasa-biasa. Dijadikan kewujudan, keberadaan anak perempuan dalam kehidupan kita bila sebuah keluarga ataupun ibu ayah yang ada anak perempuan, masya-Allah tabarakallah. Ada anak perempuan ni susah ke senang Kak Su? Tiba-tiba kena tanya. Susah ke senang ada anak perempuan ni? Kita risau tak anak perempuan ni? Yang besar, maknanya risaulah kita kan anak perempuan kan. Kita risau kan. Ni keluar anak perempuan kita keluar rumah, kerja, dia buat apa-apa kan. Kalau dia pergi belajar jauh, risau, betul risau. Hidup kita risau. Kenapa anak perempuan dan anak lelaki kita tak risau sangat macam mana kita risau dengan anak perempuan?
Macam mana Kak Siti? Kak Siti ada anak lelaki dan anak perempuan kan? Kerisauannya lebih pada anak perempuan ke anak lelaki? Ke tak risau langsung? Saya okey je Ustazah. Okay. What's the cause? Apa sebab you risau anak perempuan? People take advantage of her. Okay. Pengaruh lagi kan. Kenapa anak lelaki tak risau sangat? Adakah anak lelaki tu tak ada pengaruh ke daripada rakan ke macam mana? Dua-dua risau. Tapi anak perempuan lebih risau kan? Lebih risau. Sebab dia anak perempuan. Dia cabarannya lebih. Cabaran lebih. Sebab apa kita, maaf saya kata, anak perempuan betul. Mungkin antara sebab kenapa orang dulu-dulu ni tak berapa suka. Sebab susah sikit nak jaga anak perempuan ni. Dia bawa maruah keluarga. Apa-apa yang berlaku kepada dia, dia boleh mencemarkan maruah keluarga. Jadi sebab tu kita risau. Apa-apa berlaku anak kita ni, orang lelaki buat apa dekat dia, diri dia ni kan. Sebab dia keluar rumah, kita risaulah apa benda tak baik berlaku pada diri dia. Sebab dia akan menjejaskan banyak perkara. Maruah kita sebagai ibu ayah, maruah keluarga tu boleh terjejas. Sebab itu dia amat merisaukan. Tetapi di sini agama mengajarkan kepada kita bila kita sabar dengan anak perempuan ini, dengan kerenah dia. Anak perempuan memang kerenah, merajuknya lain, minta itu, minta ini kan. Mama adik nak pakai baju ni, mama adik nak pakai baju ni. Betul lah, macam-macam kan. Dia nampak, kita kadang-kadang nak cakap tak boleh kan. Kita nak cakap tak menutup aurat pun susah juga sebab budak perempuan kan. Kita cakap, tak boleh dek, ni tak tutup aurat. Kita nak cakap pun susah juga sebab kita tahu dia teenagers kan. Ada keinginan dia yang kadang-kadang kita nak kena layan. Banyak benda. Tak macam orang lelaki, kau nak pakai apa pakai lah nak, macam gitu kan. Yang penting kau tak pakai baju perempuan lah, macam gitu. Kita nak lelaki gitu. Tapi budak perempuan dia leceh sikit. Kan sebab dia melibatkan aurat, dia melibatkan tubuh badan dia. Banyak benda. Tapi Nabi kata bila kita ni banyak sabar dengan anak perempuan. Yang banyak kerena, banyak perangai, merajuk dia nak layan lagi. Banyak. Orang kata bukan lelaki je nak kena layan merajuk. Ibu ayah tu kan. Sebab ibu ayah kita ni paling faham macam mana perangai kita ni sebagai anak perempuan. Paling faham sebab ibu ayah yang jaga kita. So dalam keadaan yang begini, Nabi kata dalam agama kita, bila ada anak perempuan bersyukur banyak-banyak. Walaupun kita tahu kerisauan tu kadang-kadang susah nak fikir kan. Tak terbayang kerisauannya. Kan kita tahu macam mana nak jaga budak ni sampai dia membesar dengan baik, nak didik dia jadi anak yang salehah, nak didik dia supaya jadi seindah-indah perhiasan dunia lah orang kata kan. Ia cabaran yang besar. Cabaran amat mencabar dibandingkan dengan anak lelaki. Tapi Nabi ingatkan kepada kita, siapa yang sabar, dia jaga anak perempuan ni dengan baik, betul-betul didik, insya-Allah anak perempuan ini dia akan menjadi penghalang untuk dia daripada api neraka. Itu keistimewaan yang Nabi SAW tunjukkan kepada kita tentang bayi perempuan, anak perempuan. Namun tak sampai di situ sahaja. Nabi SAW menunjukkan kepada kita tentang kebaikan yang ada pada anak perempuan ini. Bila anak perempuan ataupun bila kita ni dah meningkat dewasa, kan, jadi remaja ataupun siapa pun kita ini, Nabi pesan kepada orang lelaki, orang perempuan ni kena baik-baik. Kena jaga dia elok-elok. Kan? Nak nasihat elok-elok. Maknanya Nabi pesan berlaku baik dengan orang perempuan, tak kira apa pun status dia. Anak perempuan remaja ke, dah dewasa, dah kerja ke, isteri ke, mak kita ke, anak perempuan, adik-beradik perempuan ke apa, tak kira. Yang penting namanya wanita. Bila namanya wanita, kalian orang lelaki kena jaga baik-baik wanita ini. Tak kira siapa pun dia. Sebab itu ada sebuah hadis yang lain, Nabi SAW ingatkan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'dhi jarah. Siapa yang beriman kepada Allah dan kepada hari kiamat, maka janganlah dia menyakiti jirannya. Okay, itu satu, Nabi pesan. Tapi setelah itu, Nabi kata apa? Wastausu bin nisa'i khairah. Hendaklah kalian memberikan nasihat kepada wanita dengan cara yang baik. Dengan beradab. Orang perempuan ni jangan cakap kasar. Itu maksud Nabi. Ya, sebab dia ada jiwa yang lembut. Dan Nabi berikan perumpamaan di dalam hadis ini. Apa kata Nabi? Fa inna kunna khuliqna min dhila'. Orang perempuan ini perumpamaan ya yang Nabi berikan,
Dia diciptakan daripada tulang rusuk. Okay. Tulang rusuk, dan Nabi sebutkan wa inna a'waja syai'in fid dilai a'lam. Tulang yang mana paling bengkok adalah di bahagian atasnya. Lalu Nabi pesan, fa in dhahabta tuqimuhu kasartahu. Tulang ini jika engkau membiarkan, maka engkau akan biarkan dia bengkok. Tetapi Nabi juga ingatkan, wa intar fa in dhahabta tuqimuhu kasartahu. Maaf, saya terlepas pandang tadi. Jika engkau meluruskannya, maka engkau akan mematahkannya. Tapi jika engkau biarkan tulang itu, dia akan terus bengkok. Di akhir hadis ini Nabi ingatkan lagi, fastausu bin nisa'i khaira. Maka hendaklah kalian memberikan nasihat kepada orang perempuan dengan sebaik-baiknya. Maknanya Nabi nak beritahu kepada kita, orang perempuan ni fragile. Fragile apa bahasa Melayu? Rapuh, mudah pecah, gitu kan. Macam kaca, dia mudah pecah. Dia perlu handle with care. Okay? Kita perlu handle dia dengan sebaik-baiknya. Tak boleh handle sebarangan. Sebab dia bengkok. Maksud bengkok ni lah, dia tu rapuh, orang perempuan ni. Jadi bila kita nak, Nabi kata tadi, kalau engkau nak luruskan orang perempuan ini, kan, contohnya tulang tadi kan, kalau engkau luruskan dia, dia akan patah. Maknanya kalau kita handle orang perempuan ni dengan cara yang kasar, orang perempuan ni dia akan patah. Apa rasanya bila ada orang cakap kasar dengan kita, orang perempuan ni? Tak suka. Tak suka. Kenapa tak suka? Beza orang lelaki dia okey sikit. Kalau pun dia tak sukalah, tapi dia okey. Dia tak sampai bawa ke dalam jantung, masuk ke dalam perut dia. Tak tahu macam gitu. Tak tahu gitu. Orang lelaki kalau habis ni habis lah. Kau cakap kasar macam mana dengan dia pun, dia okey lagi. Tapi orang perempuan, jangan main-main. Jangan main-main orang perempuan ni. Dia akan bawa sampai ke tulang rusuk. Dia punya masuk menusuk tu kan jiwa dia. Dia akan bawa masuk tu. Sampai bila-bila dia ingat. Maknanya apa? Kita patahkan dia. Orang perempuan ni. Dia tak boleh kasar dengan dia. Tapi kalau kita biarkan pun, dia jadi masalah. Kan orang perempuan ni tak apalah, biarkan, tak apa. Nak belanja banyak-banyak, belanja, tak apa. Biarkan je sampai satu shopping mall dia belanja. Apa jadi? Makin teruk kan? Sebab tu Nabi kata, bila kamu biarkan, dia akan terus bengkok. Maknanya dia akan terus teruk. Orang perempuan ni. Maknanya di situ, jangan kasar sangat. Jangan biarkan terus. Tegur tetap tegur orang perempuan ni. Diberikan didikan, tetap diberikan didikan. Tapi tak boleh kasar, tak boleh terusan dibiarkan begitu sahaja. Jika tidak, dia boleh memudaratkan. Maknanya Nabi nak kata dengan orang perempuan ni, siapa pun mereka, tak kira mak kita, isteri kita, anak perempuan kita, adik-beradik perempuan kita, kawan perempuan kita, siapa pun orang perempuan ni, Nabi pesan, mereka perlu dilayan dengan baik. Untuk menunjukkan kepada kita, dalam agama ini, meletakkan orang perempuan di tempat yang mulia. Tak sama dengan orang lelaki, caranya, kaedah komunikasinya berbeza. Okey, baik. Seterusnya kita lihat pada hadis yang lain, Nabi SAW juga ingatkan. Jika tadi yang saya sebutkan untuk umum, ya, untuk wanita yang umum. Maknanya tak kira siapa pun, yang penting dia wanita. Sekarang kita masuk kepada skop yang lebih dalam sedikit, iaitu tentang isteri. Okay. Bila wanita ni, kita kan jadi kanak-kanak, kemudian remaja, bekerja, kemudian kita bernikah, ya. Ada situasi begitu, kita bernikah, maknanya kita pegang satu status yang lain di sini sebagai seorang isteri. Dan Nabi SAW tidak pernah membiarkan status isteri itu tanpa hak. Dalam agama kita menunjukkan bahawa isteri ada hak-haknya yang perlu dijaga. Tak kira berapa pun orang isteri yang dimiliki oleh seorang suami itu. Setiap isteri ada hak yang perlu diberikan. Okey, tak kira 3 ataupun 4 isterinya. 1, 2, 3, 4 lah. Tiba-tiba 3 marah orang. 1, 2, 3 ataupun 4 lah ya isterinya. Tak kira. Setiap isteri ada hak.
dalam agama ini yang tak boleh yang tak boleh dipertikaikan ataupun tak boleh dibiarkan. Secara umumnya kita nak kata di sini, Nabi SAW ingatkan kepada orang lelaki, bila ambil seorang wanita sebagai isteri, bermakna kalian mengambil amanah daripada Allah. Tanggungjawabnya besar. Tanggungjawabnya besar. Jika pada zaman sebelum kedatangan Islam, isteri boleh dijual beli. Isteri dijual beli. Tak silap saya pada kaum Yunani ataupun Rom lah di situ, ada sejarahnya. Isteri ni boleh dijual beli. Ada harga yang diperuntukkan. Awak nak jual isteri awak berapa? Secara cash ataupun installment. Ada masa tu berlaku. Ketawa Kak So. Ada kan? Dan wanita pada masa tu tak boleh buat apa-apa. Sebab itu dah memang undang-undang ataupun hukum yang ada pada kaum mereka. Mereka tak boleh buat apa-apa. Maknanya nampak tak maruah wanita itu diperkotak-katikkan. Tetapi dalam agama Islam, bila engkau angkat martabat seorang wanita sebagai seorang isteri, itu amanah yang kalian ambil dari Allah. Tanggungjawab dibawa hingga ke akhirat, bukan di dunia sahaja. Sebab itu dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi kata apa? Fattaqullaha fin nisa. Bertakwalah kalian kepada Allah tentang urusan orang perempuan, tentang urusan wanita. Sebab ia bukan urusan sebarangan. Urusan yang akan dibawa hingga ke akhirat, yang akan Allah tanya tentang orang perempuan ni, apa yang kalian buat pada isteri kalian. Ini Nabi ingatkan kepada kaum lelaki ataupun lebih tepatnya kepada para suami. Fa innakum akhadtumuhunna bi amanillah. Sesungguhnya kalian ambil orang perempuan sebagai isteri ini dengan amanah Allah. Wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Faraj mereka itu halal untuk kalian dengan kalimat Allah. Dia bukan aku terima nikahnya. Bukan itu kan yang digembar-gemburkan sebagai sesuatu yang begitu romantik dalam mana-mana novel ataupun mana-mana cerita telemovie. Kan, aku terima nikahnya bukan semata-mata tentang aku terima nikahnya, tetapi lafaz itu diucapkan ialah dengan kalimat Allah. Ini Nabi sebutkan. Bermakna orang perempuan bila dia jadi isteri, orang lelaki perlu jaga dengan sebaik-baiknya. Tak boleh buat sebarangan pada namanya isteri. Jadi ini amanah yang Nabi SAW ingatkan sebagai satu petunjuk kepada kita betapa dalam agama kita ini, Nabi SAW bila seseorang wanita menjadi isteri, Nabi angkat kedudukannya. Tak boleh dibuat sebarangan. Begitu juga bila setelah dia menjadi ibu. Kan hadisnya famous lah. Kan sampai dibuat lagu. Ya mother. Kan? Buat lagu. Bila suka Kak Zah. Kan? Tak pernah dengar ya? Tak pernah dengar. Kena dengar lah tu. Ada kan lagunya kan? Daripada hadis Nabi SAW. Mula-mula isteri. Nabi pesan, isteri ni jaga baik-baik. Kemudian isteri itu mengandung. Dia melahirkan. Bertukar statusnya menjadi seorang ibu. Ada seorang lelaki yang datang jumpa dengan Nabi SAW. Dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, diceritakan kepada kita bahawa lelaki ini datang kepada Nabi. Dia tanya dengan Nabi. Apa dia tanya? Ya Rasulullah, man ahaqqun nas bihusni sahabati. Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak untuk aku berlaku baik kepada dia? Ini soalan dia. Asalnya begitu. Siapakah yang paling berhak untuk saya berlaku baik kepada dia? Nabi jawab apa? Ummuka, ibu kamu. Kemudian lelaki ini tanya lagi. Kemudian siapa? Nabi jawab dengan jawapan yang sama. Ibumu, ummuka. Dia tak puas hati lagi ni. Dia tanya untuk kali ketiga. Lepas tu siapa? Nabi jawab lagi. Ummuka. 3 kali Nabi sebut. Lelaki ni tanya lagi, adakah jawapan yang keempat sama? Tidak. Jawapan yang keempat Nabi kata, abuka. Okey? Abuka, bapa kamu. 3 kali Nabi sebut ibu. Kali yang keempat baru Nabi sebut bapa.
Bukan kita nak kata, habis bapak ni tak ada peranan ke dalam hidup ni? Sesia jadi bapak. Macam tu. Marah pula bapa-bapa ya. Jangan cakap gitu. Bukan gitu. Nabi ni bias lah. Semua orang perempuan. Semua orang perempuan. Bila kahwin je orang perempuan. Semua orang perempuan. Nampak sangat dalam hadis ni semua macam perempuan ni semua. Bukan gitu. Dia tajuk pun mengangkat martabat wanita ya. Hadis pun kena tak guna hadis yang mengangkat martabat wanita kan tu tak? Kenalah dengan topik ya. Jangan marah orang lelaki kalau dengar. Cuma nak kata di sini, Nabi nak tunjukkan kepada kita status seorang ibu begitu mulia. Ya, penghormatan yang perlu diberikan kepada ibu ini amat penting. Kerana ibu itu melahirkan anaknya. Itu maksudnya. Bukan kita kata ayah tak ada peranan. Ayah tu ada peranan, wajib untuk kita hormati, wajib untuk kita berbakti kepada ayah kita. Jangan pula bila mak kita meninggal tinggal ayah kita, biarkan bapak kita tak payahlah, Nabi kata sekali je macam tu kan. Dah orang tua tu tak kata kat rumah seorang. Bukan gitu maksudnya. Di sini ialah, jangan salah faham ya tentang hadis ini. Nabi SAW beritahu kepada kita, ibumu untuk menunjukkan betapa kedudukan seorang ibu itu begitu tinggi bagi seorang anak yang perlu diperhatikan oleh seorang anak kerana ibu telah melahirkan dia ya ke muka bumi ini, lalu jaga, beri susunya kepada dia kan. Maknanya banyak pengorbanan ibu tersebut. Di sini menunjukkan kepada kita Nabi SAW mengangkat kedudukan ibu. Sebab pada zaman Arab Jahiliyah dulu, ibu bila ayah meninggal, seorang anak lelaki boleh nikah dengan mak dia. Itu berlaku. Ya, ada situasi yang sedemikian. Kalau gitu, boleh menjadi bertukar milik dah mak ni kan kepada anak sendiri. Mana letak kedudukan mak tu? Nilainya macam dah tak ada dah, macam barang dagangan. Okey, bapak aku dah meninggal, tak apa, aku ambil mak aku pula. Dah tak ada kedudukannya. Di sini Nabi tunjukkan kepada kita, mak kamu. Dia bukan isteri, bukan barang dagangan, tetapi ia adalah sosok insan yang perlu kau letakkan di tempat yang begitu tinggi. Itu maksudnya. Yang perlu diberikan penghormatan. Seterusnya, kita lihat bila kita ni, ibu ni maksudnya, kalau kita cerita tentang ibu tadi, kita boleh katalah termasuklah sekali ibu mertua kita kan. Yang cakap, alah mak mertua tak payahlah dia. Tak payahlah dia kan. Mak mertua je, tak boleh cakap gitu kan. Mak mertua tu ibu kepada suami kita. Kalau tak ada mak mertua kita, tak adalah suami kita. Perlulah juga diberikan penghormatannya, ya, ihsannya kepada ibu mertua kita kan. Sama juga nenek, ni masuklah semua ya, naik terus. Nenek, moyang apa kan, masuk pada kategori ibu itu tadi. Maknanya semualah wanita ya, yang ada di sekitar kita, Nabi SAW tunjukkan. Bila mereka ini boleh dianggap sebagai ibu, bermakna ada status ni yang perlu dijaga, diberikan penghormatan, diberikan kemuliaan kepada mereka. Begitu juga kita lihat, bila kita ni sebagai wanita meninggal dunia, ada cara yang tersendiri yang ditetapkan dalam agama. Dia tak sama macam mana orang lelaki. Kan cara pengurusan jenazahnya pun berbeza daripada orang lelaki. Cara disolatkan, maksudnya kedudukan tempat ni orang lelaki dengan orang perempuan pun berbeza. Sebab begini, kita lihat dalam sebuah hadis diceritakan, ini apa yang Nabi lihat lah ya. Tapi hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang sahih. Ada satu peristiwa berlaku, seorang sahabat Nabi bernama Anas ibn Malik. Jadi Anas ibn Malik ini, dia solatkan jenazah. Ada seorang tabi'in ceritakan. Anas ibn Malik dihadapkan, maknanya didatangkan di hadapan dia dengan jenazah lelaki. Jadi Anas bin Malik dia kata di sini ala jinazatin rajulin faqama inda ra'si. Bila jenazah lelaki diletakkan di hadapannya, Anas bin Malik dia nak solatkan, dia berdiri di mana? Kepala. Setelah selesai solat jenazah orang lelaki ini, tiba-tiba datang satu lagi jenazah yang dikatakan di sini falamma rufi'a utiya bi janazati imra'atin min quraisyin aw minal ansar. Didatangkan kepada Anas ibn Malik ini jenazah seorang wanita di kalangan Ansar ataupun di kalangan Quraisy. Lalu diberitahu kepada dia, ya Aba Hamzah. Aba Hamzah ni gelaran untuk Anas. Ya Aba Hamzah, hazihi jenazah fulana ibn fulan. Jadi diberitahukanlah kepada Anas sebab dah dikafankan, tak tahu kan situ kan. Mungkin dia tak tahu apa,
ini adalah jenazah seorang wanita, Fulanah ibn Fulan. Jadi apa yang dilakukan oleh Anas ibn Malik di sini, bila diminta supaya solatkanlah untuk jenazah ini, fasalla 'alaiha faqama wasataha. Orang perempuan kalau solat mana? Punggung bahagian tengah di bahagian tengah. Maknanya berdiri di tengah-tengah. Imamnya berdiri di bahagian tengah. Jadi perkara itu dilihat oleh tabi'in. Dan pada masa tersebut, tabi'in ini pun nampak kenapa masa solatkan orang lelaki dengan orang perempuan beza. Jadi dia jumpa terus dengan Anas. Setelah selesai solat itu kan, dia jumpa terus dengan Anas. Dia tanya dengan Anas, "Wahai Anas, tadi saya nampak untuk solat lelaki awak berdiri macam ini. Untuk solat perempuan awak berdiri macam ini. Adakah itu yang dilakukan oleh Rasulullah?" Soalan dia. Adakah itu yang dilakukan oleh Rasulullah? Anas jawab simple, na'am. Ya. Macam gitulah Nabi solat untuk jenazah lelaki, begitulah Nabi solat untuk jenazah wanita. Maknanya Nabi lihat di sini, kita nampak cara Nabi SAW handle jenazah wanita berbeza dengan jenazah lelaki. Untuk menunjukkan kepada kita ada cara yang tersendiri untuk jenazah wanita. Yang Nabi tunjukkan dia tak sama dengan orang lelaki. Ada hukum hakam, ada cara, ada kaedah yang tak sama dengan orang lelaki dalam agama kita diperuntukkan untuk orang perempuan. Apa yang saya nak buktikan di sini ialah daripada awal tadi kita bincangkan sejak daripada buayan hingga ke liang lahat, ada ke agama kita ni membiarkan orang perempuan? Daripada hadis-hadis itu tadi jelas kepada kita orang perempuan ada kedudukannya yang tersendiri dalam agama kita, tapi bukan kedudukan yang dikebawahkan, tetapi kedudukan yang dimuliakan. Jangan kita lihat semua ini sebagai benda yang bias. Kenapa lelaki gini, kenapa orang perempuan gini? Macam tu kan. So kita katakan, kenapa lelaki boleh kahwin 4, orang perempuan tak boleh kahwin 4? Kenapa maksudnya? Kenapa tak boleh? Kenapa lelaki tak boleh beranak? Orang perempuan boleh beranak pula? Ada lelaki tanya gitu? Tak ada. Lelaki tak ada tanya gitu. Kenapa lelaki tak datang hid? Orang perempuan datang hid. Ini fitrah yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan. Dan hukum hakam ini, kedudukan yang mulia ini Allah berikan sesuai dengan fitrah kita. Sesuai dengan fitrah kita sebagai orang perempuan. Setiap apa pun yang terangkum dalam syariat, dalam hadis Nabi SAW, yang Nabi SAW tunjukkan dalam hadis-hadis baginda, ia adalah sesuai dengan fitrah wanita, keadaan diri wanita. Bukan diperuntukkan ataupun bukan ditetapkan saja-saja. Sebab orang perempuan gini, sebab orang perempuan ni tak boleh tinggi daripada orang lelaki, sebab tu gini. Bukan sebab begitu. Tetapi kerana ikut kepada naluri wanita yang Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan, bersesuaian dengan kejadian dia sebagai seorang wanita, sebab itu kita ada perbezaan-perbezaan dengan lelaki. Bukan untuk meletakkan wanita di telapak kaki seorang lelaki, tetapi apa yang ditetapkan dalam agama, bila kita belajar betul-betul tentang agama ini, jelas kepada kita. Semua itu meletakkan wanita pada tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, di sisi Nabi SAW dan keseluruhannya dalam agama kita. Tidak sesekali ia merendahkan martabat wanita. Jadi kalau ada statement-statement yang menyatakan agama Islam ni tak berikan orang perempuan kemuliaan, kena tutup aurat lah, tak berikan kebebasan, katakan, ini semua adalah kenyataan-kenyataan yang mengelirukan. Jika kita benar memahami agama, statement tersebut tidak keluar dari kita. Sebab tu penting orang perempuan ni belajar agama dengan sebaik-baiknya. Memahami agama dengan sebenar-benarnya. Supaya kita ni tak didatangkan. Kalaupun kita nampak di depan mata kita lah,
ada penindasan terhadap wanita. Contohnya, dalam rumah tangga, laki dia buat je gini, laki dia gini, laki dia gitu, laki dia rampas harta semua. Yang salahnya bukan agama ya, kena ingat. Yang salah adalah pengamalan seseorang terhadap agama. Even, saya kata, kalaupun lelaki ini menggunakan dalil untuk menundukkan orang perempuan. Yang menggunakan dalil-dalil agama. Contoh kan, kita ada dalil agama. Saya nak ketuk tadi. Masuk pula lah. Contoh, saya nak bagi contoh supaya nampak sikit. Contoh, kalau ada orang lelaki kata, awak kena ingat, awak ni penghuni neraka. Ada kan orang lelaki kan. Nabi dah kata, orang perempuan ni semua kebanyakan penghuni neraka. Sebab apa? Korang ni korang hajar orang lelaki. Mungkin ada orang menggunakan dalil ini untuk menundukkan orang perempuan supaya dengar dia cakap lelaki dia. Dengar je apa lelaki dia suruh. Lelaki dia guna dalil-dalil ni. Ingat orang perempuan kena taat. Syurga tu dekat aku. Syurga tu dekat aku konon. Sebab betul Nabi dia kata, lihatlah bila ada seorang perempuan datang kepada Nabi. Nabi nasihat kepada orang perempuan. Kamu dia dah nikah? Dah. Ada suami? Ada. Lihatlah bagaimana keadaan kamu dengan suami kamu kerana dia adalah syurga dan neraka. Ada Nabi SAW sebutkan begitu. Orang lelaki guna dalil ini. Kata, ingat aku ni syurga dengan neraka engkau. Kau dengar cakap aku. Ada orang lelaki gitu. Kita ni orang perempuan tak ada ilmu sangat. Aduh, mau. Yelah bang. Abang lah syurga saya. Saya bukan feminis, saya tak. Maknanya di sini, kalau agama ini difaham dengan betul, orang lelaki tak buat gitu. Dia tak guna dalil-dalil gini untuk tundukkan orang perempuan dengar cakap dia. Tak, bukan begitu keadaannya. Kena faham begitu ya. Kita, habis hadis ni apa? Tundukkan orang perempuan pada orang lelaki lah gitu. Kata tadi saya cerita, boleh je lah cerita tadi ya. Nabi naikkan martabat perempuan. Bila baca hadis lain, tengok hadis ni. Tak ke tu naknya Nabi tundukkan orang perempuan supaya dengar dia cakap lelaki? Tak, dia bukan begitu situasinya. Bila kita salah faham tentang maksud sebuah hadis, itulah yang akan menyebabkan kita melihat hadis itu menyokong sebelah pihak lalu merendahkan pihak yang lain. Tapi sebenarnya tidak begitu. Sebab tadi saya kata, yang salah ni ialah orang yang mengamalkan agama. Bukan agama tu yang salah. Yang salah adalah kefahaman kita terhadap sesuatu nas ataupun sesebuah dalil. Itu yang salahnya. Tapi adakah Nabi SAW menyebutkan semikian? Tidak. Kerana di sana ada perbahasan-perbahasan yang lain. Untuk menunjukkan kepada kita bahawa agama sebenarnya meletakkan sesuatu isu, satu perkara di tempat yang betul, di tempat yang adil. Lihat pada keadaan-keadaan yang tertentu. Okey, wallahu a'lam bissawab. Itu sahaja perbincangan kita untuk pagi ini. Mudah-mudahan dalil-dalil yang diberikan tadi daripada sejak buayan hinggalah ke liang lahat, dalil-dalilnya memberikan kepada kita dengan nilai tambah, dengan satu situasi ataupun gambaran yang lebih luas bagaimana kedudukan wanita ini di dalam agama dan bagaimana Nabi SAW melihat wanita tersebut. Mic pun dah nak hilang-hilang, maknanya suruh balik. Suruh balik lah, dah hilang-hilang suara saya dekat mic ni. Okey, baik, itu saya tak ada apa soalan ya. Ada soalan ke? Dah kemas beg dah ni. Lambat sangat tanya. Ada soalan? Tak ada ya? Ada cik, ada nak tanya apa cik? Tak ada. Semua okey? Ada yang tak berpuas hati dengan dalil pada pagi ini? Saya tak puas hati Ustazah. Kenapa Nabi kata kita ni macam tulang rusuk? ada tak puas hati? Ya, ada orang tak puas hati ya. Sebab kenapa? Sebab tu saya sebutkan begitu. Ada betul, ada orang tak puas hati dengan hadis tu. Dia rasa macam rendah sangat, kita ni macam rusuk pula macam tu kan. Tapi itu hanya analogi ni boleh berbagai macam. Ada banyak lagi analogi lain yang Nabi berikan untuk orang perempuan. Sebaik-baik hiasan dunia, kan? Nabi umpamakan orang perempuan ni sebagai manisan. Itu perumpamaan yang baik yang ada banyak dalam hadis Nabi. Begitu juga, tak kata perumpamaan tulang rusuk ni perumpamaan yang tidak baik. Sebab tu tadi balik pada kan, kena faham betul-betul nas tu macam mana. Okey, ditampilkan. Okeylah, kalau tak apa-apa, tak ada apa soalan, kita berhenti ya sampai sini saja. Nota-nota saya nanti boleh ambil lah di Telegram saya ataupun nanti saya berikan kepada Ustazah Wan. Nanti Ustazah Wan letak di WhatsApp kan, boleh didapatkan di situ. Okey, baik, saya tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.